Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Para wakil rakyat Sarawak harus memahami aspirasi kerajaan negeri untuk mentransformasikan ekonomi negeri dalam tempoh 3 tahun akan datang. Justru Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg mahu wakil rakyat sebagai pelaksana perlu bekerja secara kolektif sebagai satu pasukan agar ekonomi negeri berasaskan teknologi digital dapat dibangunkan dan dicapai. That will have to implement the policies that I have announced, and this policy within 3 years is the work we have to do. And I can assure you that the cabinet that I formed is meant for this. Jelasnya ini juga bagi memastikan segala perancangan dan polisi untuk mentransformasi ekonomi negeri bukan omong kosong, sebaliknya usaha kerja pemimpin negeri untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan ekonomi negeri. Tambahnya, rombakan kabinet yang antara lain menyaksikan penubuhan kementerian baharu juga bagi memacu kejayaan transformasi ini. Dato' Amar Abang Johari berucap pada penutupan seminar ahli parlimen di Kuching. Beliau turut mengingatkan wakil rakyat agar memperlengkapkan diri dengan maklumat dan teknologi terkini dalam serata luar negara. Ini bagi membolehkan mereka berkomunikasi dan berhubung dengan akar umbi secara lebih dekat. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Abang Johari memberitahu Sarawak bercadang mengguna pakai pendekatan inisiatif pembiayaan swasta PFI untuk membina semula sekolah daif di negeri ini. Katanya, menerusi pendekatan PFI, pembinaan semula sekolah daif terutama di luar bandar akan didahulukan dengan menggunakan sumber kewangan dari Bank Pembangunan Sarawak DBOS. Jelasnya, kos pembinaan sekolah tersebut beserta faedah kemudiannya akan dihantar kepada kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab terhadap bidang pendidikan. Tegasnya, ini perlu dilakukan memandangkan kerajaan persekutuan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk diagihkan ke seluruh negara untuk pembinaan sekolah daif. Then we do the scholar using the finance from our bank. We also factor in the interest we have charged because this belongs to government. And then federal government kita akan tahu this is utang dengan bank kita, but sekolah kita dapat because the population cannot wait for no man. Maknanya they cannot wait. We can build sekolah on our own fund to be claimed later. This one we have to work with KL. Tambahnya, untuk memastikan pendekatan ini tercapai, Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi telah ditubuhkan agar perbincangan antara kerajaan negeri dan persekutuan yang mempunyai mandat politik dapat dilakukan dengan jayanya. Sarawak ujarnya perlu membina sendiri sekolah daif menerusi inisiatif tersebut demi manfaat rakyat. Beliau berucap pada penutupan seminar ahli parlimen di Kuching. Jalan baharu menghubungkan jaringan jalan raya utama ke Kampung Penuai hingga Kampung Salah Kecil di Pulau Beruit di Daro disifatkan sebagai antara jalan raya yang paling sukar dibina di negeri ini. Menurut ahli parlimen Tanjung Manis Datuk Norah Abdul Rahman, faktor geografi pusat Beruit menyebabkan proses pengangkutan bahan binaan ke kawasan tersebut menjadi sangat sukar. Katanya kontraktor yang dilantik terpaksa menggunakan 4 buah kapal iaitu sebuah kapal induk dan 3 buah kapal kecil untuk mengangkut bahan binaan seperti batu dan pasir ke Kampung Penuai. Jelasnya kapal kecil muatan 100 hingga 200 tan akan mengambil bahan binaan dari kapal induk yang memuatkan 1000 tan bahan binaan seterusnya menyusuri Sungai Penuai. Datuk Norah ditemui media selepas majlis penyerahan dan pembukaan kepada umum projek fasa pertama Jalan Raya Pulau Beruit sepanjang 7.95 km di Daro. Sementara itu, kontraktor projek Ronald Jikus yang ditemui memaklumkan pihaknya terpaksa mengorek dan meluaskan muara sungai bagi membolehkan kapal masuk berlabuh di Kampung Penuai. Okey, sebab keadaan sungai yang masuk ke sini kecil, kita terpaksa double handling. Our barge besar tunggu dekat muara sungai, and then double handling masuk ke barge kecil baru boleh masuk ke dalam kawasan kampung.
Tambahnya, keadaan akan menjadi lebih sukar lagi apabila kerja mengangkut bahan berkenaan terpaksa dihentikan sekiranya air sungai terlalu cetek. Keadaan ini memaksa pihaknya hanya dapat menghantar bahan binaan sekitar 14 hingga 18 hari sahaja dalam tempoh sebulan. Jalan Raya Pulau Bruit yang menghubungkan Kampung Penuai, Kampung Penibung, Kampung Betanak dan Kampung Salah Kecil dibina dengan kos sejumlah RM15 juta. Projek fasa kedua yang meliputi pembinaan dan penurapan jalan dari Kampung Tekajong ke Kampung Salah Kecil kini dalam peringkat rekaan dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Penjawat awam dan badan-badan berkanun di negeri ini perlu mematuhi kaedah-kaedah kawalan maklumat rahsia rasmi yang terkandung di bawah Akta Rahsia Rasmi bagi memastikan dokumen-dokumen penting kerajaan selamat. Penolong Pengarah Keselamatan Negeri Muhammad Sofian Jamain memberitahu pematuhan ini penting untuk mengelakkan kebocoran dokumen kerajaan yang kini mudah ditularkan menerusi media sosial dan situasi sedemikian boleh menjejaskan reputasi jabatan atau agensi perkhidmatan awam. Di peringkat Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia sendiri yang bahawa arahan keselamatan ini telah dikeluarkan pada tahun 1985 untuk dipatuhi oleh semua penjawat awam sama ada federal, negeri, berkanun federal, berkanun negeri. Yang seterusnya untuk di peringkat Kerajaan Negeri Sarawak yang berhormat Tan Sri SS kita telah mengeluarkan satu surat keliling bilangan nombor 1 2015 untuk dipatuhi oleh semua agensi-agensi di peringkat Negeri Sarawak agar penjawat awam mematuhi tentang keselamatan perlindungan termasuk fizikal, dokumen dan peribadi. Beliau juga menyarankan agar setiap agensi dan jabatan awam menerapkan kesedaran keselamatan mengenai pentingnya menjaga dokumen kerajaan dalam kalangan kaki tangan. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas forum pengurusan rekod dan arsip di Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri di Kuching. Seramai 104 kaki tangan daripada sektor perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun kerajaan negeri menyertai forum tersebut. Laman sosial adalah bersifat neutral dan pengguna teknologi maklumat dan komunikasi ICT itu sendiri yang menentukan tujuannya sama ada ke arah kebaikan atau kemusnahan. Sehubungan itu, pengguna laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan WhatsApp perlu ada rasa tanggungjawab terhadap apa yang dimuat naik atau muat turun di alam siber dengan memikirkan kesannya kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Demikian nasihat Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Wilayah Sarawak Roslan Mohamad ketika ditemu buah dalam rancangan Nang Rindok di TV1. Beliau berkata selain mengawal selia peraturan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia, SKMM turut berperanan mendidik masyarakat supaya menjadi warga laman sosial yang pintar, bersopan dan bertata susila ketika melayari alam siber. Selain itu, SKMM juga membantu kerajaan menyebar luas polisinya termasuk apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri bagi merancangkan kegiatan ekonominya menerusi ekonomi digital. Manakala bagi seorang pengamal media sosial yang mempunyai lebih 40,000 pengikut, Ahmad Faizal Osman atau lebih dikenali sebagai Cikgu Emit, beliau berkata pemantauan ibu bapa penting untuk memastikan anak-anak mereka beretika di alam siber. Katanya beliau menggunakan laman sosial untuk menceritakan kekayaan budaya yang ada di Sarawak dan berusaha mengeratkan hubungan di antara penduduk Semenanjung, Sabah dan Sarawak menerusi penulisan ringkas dan mudah difahami. Kaedah pertanian pintar wajar dilaksanakan dalam kalangan komuniti petani di negeri ini bagi mengoptimumkan penggunaan air dan baja dalam pertanian. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Muhammad Azhar Yahya, ia akan meningkatkan hasil tanaman dan logistik selain mengurangkan kebergantungan kepada kaedah pertanian secara tradisional. Malah ini membantu golongan petani di luar bandar agar ke arah menjadikan mereka ke biousahawan tani moden yang dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran pertanian mereka. Datuk Seri Dr. Muhammad Azhar berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Bio Borneo dan Hari Bioekonomi 2017 mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred
Madius Tangau di Kuching. Terdahulu dalam ucapan Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi, Dr. Anwar Rapai berkata pembangunan dan penyelidikan yang lebih banyak perlu dilakukan bagi meningkatkan proses pengomersialan produk. Ia sekaligus akan menyumbang kepada pendapatan negara dalam memacu Malaysia ke arah mencapai status negara maju. Beliau berkata Sarawak mempunyai potensi dalam penyelidikan kepelbagaian biologi memandangkan negeri ini mempunyai kawasan hutan yang belum diterokai. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Muhammad Az-Zahar turut menyaksikan pertukaran 3 memorandum persefahaman MOU antara Bioteknologi Diversified Industries Sendirian Berhad dengan 3 pertubuhan komuniti di negeri ini. Pertubuhan tersebut ialah Pertubuhan Pembangunan dan Kemajuan Perusahaan Kampung Senau Oyak Dalat PPPKS, Kumpulan Pembangunan Perusahaan Kampung-Kampung Igan Oyak Mukah KPPKK dan Sarawak Fishing Vessel Association SFVA. Ketiga-tiga memorandum tersebut bagi meningkatkan pendapatan komuniti luar bandar di samping membantu mendapatkan sumber bagi bahan mereka. Pertukaran MOU daripada PPPKS dan KPPKK masing-masing diserahkan oleh pengerusinya iaitu Ismail Suliman dan Mursyidi Mantali. Manakala pertukaran MOU SFVA dilakukan oleh pengasasnya Ha Tung Ting. Pelbagai bantuan termasuk keperluan asas makanan dan pakaian telah diserahkan kepada mangsa kebakaran rumah Sateng di Jalan Kubung Limbang semenjak hari pertama kejadian tersebut pada Sabtu lepas. Menurut Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah, bantuan tersebut disumbangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan. Beliau memberitahu demikian selepas menyampaikan wang bantuan dari Pusat Khidmat Parlimen Limbang dan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Batu Danau berjumlah RM28,000 untuk 14 ketua isi rumah mangsa yang terlibat. Hasbi berkata pihaknya akan membantu penduduk membina kembali rumah panjang mereka sama ada di tapak baharu ataupun di tapak yang sama. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu beberapa buah rumah panjang di Limbang termasuk di pesisir sungai telah pun dilengkapi kemudahan sistem pemasangan keselamatan dan alat pemadam kebakaran. Belum lama ini pun dah beberapa buah rumah panjang khususnya telah pun kita buat fire fighting system di bawah MSAC di mana ada tangki air, enjin pump, hose pump telah pun dipasang. Beberapa dah melebihi hampir 20 buah lah dah sudah ada rumah panjang yang telah pun dipasang dengan menggunakan fire fighting system yang didesain oleh Encik Richard Belanda dan itu satu supaya dapat menangani rumah panjang khususnya itu satu kaedah. Kita juga membeli jenis pump yang boleh floating yang juga untuk kampung-kampung walaupun bukan di hulu ni tapi yang di sebelah pesisir sungai. Itu juga telah pun kita beli dan ada 5 buah yang sudah dan kita telah pun menempah lagi di bawah MSAC. Selain itu, penubuhan balai bomba mini di kawasan luar bandar di daerah itu amat diperlukan bagi mempercepatkan kerja memadam kebakaran yang berlaku di kawasan pedalaman. Katanya permohonan untuk membina balai bomba mini di Simpang Medamit dan Batu Danau sudah disuarakan kepada kerajaan sebelum ini. Jelasnya dengan adanya kemudahan balai bomba mini itu nanti dapat mengurangkan kebergantungan kepada balai bomba sedia ada untuk ke lokasi kebakaran. Kapal peronda Cina masih kelihatan berlegar-legar di beting Patinggi Ali Bintulu. Demikian dinyatakan oleh Pengarah Maritim Wilayah Sarawak, Laksmana Pertama Maritim APMM Ismaili Bujampit selepas beberapa aduan yang dibuat oleh nelayan tempatan. Beliau memberitahu setakat ini pihaknya hanya memantau pergerakan kapal tersebut selain menempatkan aset APMM KM Pekan di kedudukan 50 batu nautika dari pantai Bintulu. Kira-kira lebih 10 batu kita namin luar daripada kawasan yang diluluskan oleh Jabatan Laut dan juga alam sekitar. Ismaili Bujang mendedahkan perkara ini kepada media di Bintulu. Untuk rekod kehadiran kapal perang Cina di perairan Sarawak bukan isu baharu, malah menjadi isu hangat di serantau Asia sejak beberapa tahun yang lepas.
Anggota tentera dari 9 Brigade diseru supaya bersama-sama mendukung hasrat dan aspirasi tentera darat yang menjadi benteng utama dalam mengekalkan kedaulatan dan keamanan negara. Panglima 9 Brigade Brigadier Jeneral Zulkifli Mustafa berkata, sebagai tunjang utama keselamatan negara, setiap anggota hendaklah membangunkan daya juang ketenteraan yang mampan. Beliau juga mahukan 9 Brigade terus memacu kecemerlangan sebagai brigade barisan hadapan yang dipertanggungjawabkan dalam mempertahankan kedaulatan bumi Sarawak. Anggota 9 Brigade juga perlu menyemarakkan hubungan persaudaraan, mempamerkan mutu disiplin yang unggul dan mengekalkan jalinan kerjasama dengan agensi awam, di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan melalui Badan Amal Kebajikan Angkatan Tentera Bakat. Jelas beliau, bagi mencapai semua hasrat tersebut, anggota tentera darat perlu menerapkan konsep kesatuan, pengukuhan tradisi regimental, kemahiran dan kualiti hidup dalam setiap diri mereka. Beliau memberitahu demikian pada sambutan pembarisan Hari Ulang Tahun ke-41 9 Brigade di Padang Kawat Kem Oyak, Sibu. Pada majlis itu, Panglima 9 Brigade turut melakukan pemeriksaan pembarisan, upacara pemakaian pangkat kepada 8 anggota dan acara memotong kek. Upacara pembarisan itu disertai oleh 21 pegawai dan 330 anggota lain-lain pangkat dan turut dihadiri oleh pengerusi bakat 9 Brigade Nur Ziati Osman. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas menghadiri mesyuarat laporan projek memancing di Laut Dalam Tanjung Manis di Pelabuhan Perikanan Tanjung Manis di Mukah pada pukul 9 pagi. Sementara itu, pada pukul 9.15 pagi, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menghadiri majlis penyerahan geran tahunan di Restoran Mirchi Spice, Jalan Astana Kuching. Manakala pada pukul 7.30 malam, Datuk Seri Fadilah menghadiri majlis makan malam apresiasi untuk pelajar Sarawak yang mewakili pertandingan matematik dunia ke-14 di Manila di Catering Hawa di Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 8 pagi, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh merasmikan Majlis Convocation ke-17 College SATT di Hotel Raja Court Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah. Silakan.